Nabi Isa alaihissalam diturunkan untuk membetulkan keadaan yang kita telah menyeleweng daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan Nabi Isa sendiri pada waktu itu menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana bukan bawa ajaran baru. Sehingga disebut dalam kisah Imam Mahdi. Imam Mahdi ni saya ingat ada dalam 17-18 hadis macam itulah berkaitan dengan Imam Mahdi. Salah satu daripadanya, Imam Mahdi ataupun kita sedang nak solat asar, Nabi Isa turun waktu asar, diturunkan semula waktu asar. Kita nak solat, Nabi Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita jemput dia untuk menjadi imam. Kata Nabi Isa, imam kamu ialah yang bersama dengan kamu. Yang disebut oleh ulama itulah dia Imam Mahdi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa man jahada bi jihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah rahmatnya kita dapat sekali lagi bersama-sama pada malam ini untuk kita sambung perbincangan berhubung dengan Mau'izatul Mukminin, bimbingan mukmin. Dan kita sedang bincang kitab ataupun bab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi asas ataupun menjadi ilmu yang termasuk dalam ilmu fardu ain yang pertama dari segi hierarki ilmunya, yang wajib dipelajari oleh setiap individu muslim, dan yang diberitahu ataupun yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah pada kita hanyalah asas ataupun prinsip-prinsip umum. Dan sebelum ni kita dah lihat bagaimana kita wajib mengetahui tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala secara umum yang menjadi asas ataupun menjadi hak kefarduan ke atas setiap individu muslim. Kita sambung lagi asas-asas akidah Ahlussunnah itu, dan bahawasanya kata pengarang, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala kepada hamba-hamba yang beriman di atas segala ketaatan mereka ialah dengan sebab kemurahan hatinya dan janji-janjinya, bukan sebab kewajipan atasnya. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia dan segala makhluk di langit dan di bumi. Allah Subhanahu Wa Taala mentadbir dan memiliki semua makhluk-makhluk itu. Dan untuk makhluk manusia ditaklifkan dengan beberapa pentaklifan, beberapa perintah dan larangan. Dengan mengikuti perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala, maka manusia dijanjikan dengan ganjaran pahala dan dijanjikan dengan syurga untuk mereka, diselamatkan daripada dosa dan diselamatkan daripada neraka. Bagaimanapun, janji itu bukan satu kewajipan. Maksudnya tidak menjadi kewajipan ke atas Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri pahala. Tidak menjadi kewajipan kepada Allah untuk menganugerahkan syurga.
Allah Subhanahu wa taala berhak untuk meletakkan orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan-amalan soleh ke dalam neraka. Sebagaimana Allah berhak untuk mengurniakan syurga kepada orang-orang yang berdosa. Tetapi dia masih terletak dalam prinsip keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut innaka la tukhliful mi'ad. Bahawa engkau ya Allah tidak memungkiri sama sekali janji. Cuma nak diberitahu kepada kita di sini bahawa ia bukan kewajipan Allah. Dia hanyalah di atas dasar kemurahan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sebut sebelum-sebelum ni, kalau nak dibandingkan dengan pahala dan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan kita, apa sangat amalan kita? Kalau kita renung, kita pejam mata, kita fikir, kita muhasabah balik, daripada 24 jam dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita hanya mengambil masa mungkin kita kata 10 minit lah satu solat. 10, 50 minit saja. Yang 50 minit yang kita ambil untuk solat tu, kita pejam sekali mata kita, kita renung balik, apakah 100% kita bersolat dalam erti kata mengingati Allah Subhanahu wa taala? Ataupun dalam solat kita pun kita masih duk teringat, duk merawan, duduk berkejaran, duk berlumba-lumba dengan dunia kita, dengan makan minum kita, dengan gelak ketawa kita, dengan kerja-kerja kita, dengan pangkat dan kedudukan kita, dengan perancangan kita. Dalam waktu solat yang 10 minit itu, kalau kita ambil 10 minit, maksudnya yang kita dekat betul-betul dengan Allah Subhanahu wa taala hanya sedikit masa. Dalam keadaan sedikit daripada 24 jam itu, hanya 1/24 kita ambil contoh masa yang panjang. Daripada 1/24 itu, berapa persen kita mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam solat itu? Jadi patutkah kita nak dapat dengan nilai yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah dah kurniakan segala nikmat dalam kehidupan kita di dunia ni, nikmat sehat, nikmat fizikal, nikmat makan minum, nikmat dengan segala keindahan alam ini. Maknanya di sinilah disebut tadi bahawa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala dan syurga itu hanya dengan rahmat dan kasih sayang Allah, bukan kerana kewajipan Allah Subhanahu wa taala untuk memberi. Maka sebab itu dia kata, kerana tidak wajib atas Allah sesuatu pun terhadap manusia, dan tiada tergambar darinya sesuatu kezaliman pun. Dia tak wajib untuk memberi, tetapi dia tidak akan berlaku zalim. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berlaku zalim, sehingga dia menyebut bahawa apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan pembalasan dengan rahmat, dengan balasan yang baik, itu adalah kerana rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia membalas timpal dengan perbuatan kita dan tidak sama sekali berlaku zalim dalam pembalasan itu. Kita ambil contoh umpamanya dalam hal beramal. Ini di antara termasuk yang dicemburui oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengadu pada Allah Subhanahu wa taala, antaranya panjang kisah itu. Di antaranya disebut, ya Allah, aku tahu, dia kata, ya Tuhanku, aku tahu bahawa ada satu umat yang dia apabila dia berniat untuk melakukan kebaikan, maka ditulis satu kebaikan. Dan bila dilakukan kebaikan sebagaimana yang diniat tadi, maka ditulis dengan 10 kebaikan. Dan dia boleh berganda sampai 700 kebaikan.
Dan bila dia berniat untuk melakukan kejahatan, dia tidak ditulis dengan kejahatan. Sehingga dia benar-benar melakukan kejahatan, baru ditulis dengan satu sahaja kejahatan. Dan apabila dia membatalkan perbuatan jahat yang diniatkan, maka ditulis dengan satu kebaikan. Wahai Tuhan, jadikanlah umat itu umatku. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara keistimewaan yang dicemburui oleh nabi-nabi lain yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buat satu kebaikan, diberi dengan satu kebaikan, diganda dengan 10, malah diganda dengan 700. Malah kadang-kadang ada satu masa diganda bukan saja 10, bukan saja 70, bukan saja 700, tapi diganda sampai kepada 1000 bulan. Iaitulah pada malam malam Qadar ataupun Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan yang juga hanya khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Sedangkan kita sebut tadi bagaimana kalau melakukan dosa Allah tidak menggandakan dosa. Termasuk orang yang melakukan dosa umpamanya pada malam Qadar, malam 1000 bulan itu, dia tidak jadi 1000 bulan dosa dia tetap satu. Inilah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak berlaku zalim dalam hal pembalasan tadi. Begitu pula tidak wajib atas Allah Subhanahu wa taala satu hak pun kepada manusia, melainkan hak Allah yang merupakan ketaatan menjadi wajib mutlak atas manusia. Allah tidak ada hak ataupun tidak ada tanggungjawab apa-apa terhadap manusia. Nak bagi rezeki ke, nak bagi apa, nak bagi sihat ke, bukan menjadi tanggungjawab Allah. Yang menjadi tanggungjawab ialah ke atas manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan tidak ada hak itu ataupun tidak ada tanggungjawab itu, Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau hamba-Ku bertanya tentangku, maka beritahulah bahawa aku hampir, aku sangat hampir, dan aku memperkenankan doa orang-orang yang berdoa. Maka perkenankanlah doaku ataupun permintaanku. Permintaan Allah tak banyak. Permintaan Allah ialah dengan perintah-perintah itu yang wajib kita lakukan itu, dan yang wajib itu kita dah sebut dulu. Bagaimana yang wajib itu pada setiap yang wajib yang dinamakan fardu itu memang perlu. Maksudnya perlu kita buat. Kalau tak buat kita takkan jadi sempurna. Yang dilarang itu yang memang kita tak perlu, yang kalau kita buat pasti mendatangkan bahaya kepada kita. Maka sebab itu yang Allah perintah tadi pun memang untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dah buat contoh-contoh yang banyak sebelum-sebelum ni dalam kuliah-kuliah yang lalu. Bagaimana setiap perintah Allah Subhanahu wa taala itu pasti mendatangkan kebaikan bagi orang yang melakukannya. Bukan untuk saja-saja nak orang kata dah mu hamba aku nak suruh mu buat, ikut akulah, nak suruh apa pun mu buatlah. Jangan bantah. Tak. Semua sekali balik pada kita, sehingga disebut kalau sepakat makhluk di langit dan di bumi sepakat untuk minta satu benda daripada Allah, Allah takkan rugi apa-apa, Allah takkan kurang khazanah dia. Kalau sepakat makhluk di muka bumi ni, di muka bumi, di langit dan di bumi sepakat untuk membesarkan Allah, Allah tidak akan jadi besar sebab Allah dah maha besar. Kalau mereka bersepakat pula untuk memboikot Allah, Allah takkan jadi kecil. Maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada segala kekurangan. Jadi begitu kita kata kedudukan Allah Subhanahu wa taala, jadi dia tidak akan mengurangkan darjat dia dengan dengan maksiat, dengan kekufuran yang dilakukan oleh manusia.
melainkan maksiat dan kekufuran itu balik kepada manusia sendiri dari segi kehidupan mereka di muka bumi ni, merosakkan dan sebagainya. Dan kewajipan itu dituntut, ditentukan setelah penerimaan daripada para nabi alaihimussalatu wassalam, dan bukannya secara akal fikiran. Ini satu lagi asas dia kata dalam akidah kita yang perlu kita faham, bahawa setiap perintah dan larangan tadi yang kita nak buat, kewajipan tadi, semuanya kewajipan itu yang diberitahu oleh utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berdasarkan pemikiran kita. Kita nak buat ni lah, kita nak buat itulah, tak boleh. Dalam bab nak taat pada Allah Subhanahu Wa Taala ni, semuanya dah diasaskan, diletakkan asas-asasnya, diajar cara-caranya. Mari ada rukun, ada syarat, ada segala macam benda yang berkaitan dengan apa yang kita sebut sebagai kewajipan tadi. Bab solat umpamanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sallu kama raaitumuni usalli. Semayanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku semayang. Kemudian disebut khuzu minni manasikakum, ambillah daripada aku manasik haji kamu, cara-cara ibadat haji. Maknanya semua dalam hal ibadat kita tak boleh buat, tidak boleh berdasarkan kepada akal pemikiran. Apabila kita sebut bahawa yang wajib-wajib ini adalah yang datang daripada Allah, yang datang daripada Allah melalui Rasul, bukan berdasarkan kepada pemikiran. Di sini ada satu kedudukan di mana orang yang tak sampai seruan kepada mereka, tak sampai ni pun satu masalah juga, sebab dah jadi budaya dalam masyarakat kita. Pasal apa tak buat, tak sampai seru. Dia kata, ni main. Dia main-main. Nak main-main. Sebenarnya yang tak sampai seruan ni ada kedudukan tak sampai seruan. Di mana kita tahu bahawa seorang Nabi ke seorang Nabi itu, bila datang seorang Nabi, kadang-kala manusia beriman, lepas beriman, Nabi itu dah diwafatkan, maka mereka pun kembali kufur, begitulah. Dan seorang daripada seorang Nabi itu bukan dekat-dekat. Sebagai contoh umpamanya, daripada Nabi Adam ke Nabi Nuh alaihissalam, masanya ialah 10 abad lamanya. 10 abad. Antara Nabi Musa ke Nabi Isa, 17 abad. Itu lama masa. Yang dekatnya antara Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kurang dalam 560, 570 macam tu. 567 saya kalau tak silap saya. Tahun. Tak panjang. Yang tadi begitu panjang tempoh. Dia hidup memang hidup lama. Umat dulu hidup lama sampai 1000 tahun. Ada yang sampai 1200 tahun. Nabi Adam dikatakan 1200 tahun. Dan dikisahkan bahawa dia menangis menyesali kesilapan dia kerana memakan buah yang dilarang itu selama 200 tahun. 200 tahun bertaubat. Payah nak dapat keampunan, rasa tak dapat keampunan itu. Dan itulah keadaan para ulama, para salafus soleh. Bila dia melakukan kesilapan, sebagaimana Abu Ishaq diceritakan bagaimana kisah dia, hanya silapnya dia ambil tanah jiran dia, ambil segenggam tanah untuk bagi pada tamu dia buat cuci tangan. Dia jamu tamu dia dengan makan ikan. Ikan ni hanya sikit, tak nak bagi hanya, dia ambil tanah jiran dia bagi. Dia kata, aku bertaubat selama 40 tahun dan aku rasa masih tidak tenang. Makna rasa masih tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya ialah ulama. Kita bila jumpa ayat bahawa pintu taubat minal masyriq ilal maghrib, daripada timur hingga barat, kalau hamba-Ku datang kepadaku membawa dosa sebesar bumi, aku akan tadah tangan seluas langit dan bumi untuk memberi pengampunan kepada mereka. Yang kita nampak yang ni, padahal kita tak nampak kalau Allah tak nak ampun kita, walaupun dosa itu kecil, tetapi berhak diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka wal iyadzabillah, walaupun sekecil mana kalau Allah tak ampun. Yang ni kita nak sambung sebut kisah yang ni, kisah bagaimana disebut bahawa orang yang
yang ditaklifkan tadi, orang yang ditaklifkan. Kita nak beramal, kita nak laksanakan kewajipan itu mesti yang dibawa oleh Rasul, bukan kewajipan yang kita mewajibkan diri kita sendiri berdasarkan akal fikiran. Ahli falsafah dia mencari Tuhan. Aristotle mencari Tuhan. Socrates mencari Tuhan. Dan mereka mengatakan bahawa ada Tuhan di luar alam ini. Tapi siapa Tuhan yang sebenar? Mereka tak jumpa. Begitulah yang kisah Hayy bin Yaqzan umpamanya. Dia duduk, dia dipelihara oleh serigala dalam hutan. Dibesarkan oleh serigala. Macam Tarzan lah. Lebih kurang barangkali macam itulah. Dibesarkan dalam hutan oleh serigala. Dialah serigala tadilah yang duk protect dia, yang bagi makan dia, yang apa, sampai dia pandai berfikir, ya. Kemudian akhirnya tak semena-mena ibu yang sangat menyayangi dia dan yang sangat disayangi oleh diri dia tadi tiba-tiba mati. Bila mati, pada waktu itu dia mula berfikir, siapa yang mematikan ibu dia? Apakah ibu dia mati kerana tak sayang dia? Tak mungkin, dia kata. Apakah dia tak sayang pada ibu dia? Sama sekali tak mungkin. Dia cari-cari, ibu dia mati kerana ada yang mematikan. Siapa dia yang mematikan? Di luar daripada alam ini yang mematikan ibu dia, dia kata. Maksudnya dia dah tahu bahawa yang mematikan itu satu kuasa yang maha berkuasa, yang walaupun kita tak nak, pasti berlaku bila dia nak. Tapi siapa dia? Dia tetap tak jumpa, sehingga dia keluar daripada hutan, berjumpa di kampung dengan ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi. Baru dia kenal bahawa Tuhan itu ialah Allah. Maksudnya manusia boleh cari dengan alam ini, dengan bukti-bukti, dia boleh nampak, dia boleh jumpa ada Tuhan. Tetapi dia tak boleh jumpa siapa dia Tuhan. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu sejak daripada remaja lagi sampai kepada usianya muda, dia tahu bahawa sembahan-sembahan kaum dia memang tak betul. Macam mana mereka memahat batu, tiba-tiba mereka jadikan Tuhan benda yang dipahat itu. Yang disebut oleh Al-Quran, orang yang kamu sembah ataupun pihak yang kamu sembah itu, bukan saja dia tak boleh buat apa-apa pada kamu, bukan dia tak boleh buat seekor lalat pun, malah kalau lalat tu ambil apa-apa daripada dia, dia tak boleh halang apa pun. Dan inilah juga analogi yang dibuat oleh Nabi Ibrahim AS kepada kaum dia. Bila dia dah tebang habis-habis, mu tanyalah, dia kata, hak pegang kapak ni hak besar sekali. Tentu dia mengamuk. Dan orang ni pun spontan saja menyebut dia pasti. Dia kata, takkan kamu ni gila ke nak tanya dia? Mana dia boleh jawab? Kata Nabi Ibrahim, kalau dia tak boleh jawab, malah dia tak boleh mempertahankan diri dia sendiri. Macam mana dia nak mempertahankan kamu? Macam mana kamu boleh sembah dia? Tapi manusia ni, bila dia mencari hujah, bila dia mencari dalil, bila dia mencari bukti, bila diberikan hujah, dalil dan bukti, pada waktu itu dia tidak pernah beriman. Sepanjang zaman disebut. Bahkan dalil, bukti, hujah hanyalah dalih untuk menolak kebenaran. Jadi begitulah sepanjang zaman berlaku. Jadi sekarang ni kita balik kepada tadi. Hayy bin Yaqzan tadi, dia jumpa Tuhan hanya selepas daripada dia keluar, masuk, jumpa kampung, dan baru dia tahu daripada ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi, Tuhannya siapa dia. Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita boleh mencari Tuhan, tetapi kita takkan kenal Tuhan melainkan dengan wahyu. Demikianlah juga dengan amalan. Amalan-amalan kewajipan mesti berdasarkan kepada pimpinan daripada Nabi, daripada kita, kalau kita ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan berdasarkan akal. Dalam antara kita sebut tadi, antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihi salam sampai 10 abad tadi, antara Nabi Musa dengan Nabi Isa sampai 17 abad. Lama tempoh itu, dan mereka hilang hanyut. Ini tempat mereka, maksudnya kalau kita kata Nabi Musa dan Nabi Isa itu di Mesir, di Palestin sekitar itu, ataupun di Mesopotamia sekitar dia.
Yang di luar ni, yang di lain ini, yang tak ada Nabi dan Rasul, yang tak ada ini, yang tak ada antara selang antara Nabi dengan Nabi itu kita namakan sebagai fatrah. Tempoh itu dinamakan fatrah. Bila tak ada, dia tak tahu apa pun cerita pasal Tuhan, dia tak tahu apa pun pasal tanggungjawab, pada waktu itu dia termasuk di kalangan orang yang tidak mukallaf. Tidak mukallaf, tidak ditaklifkan. Ini termasuk kita kata Allah tidak menzalimi tadi. Yang dia zalim, aku dah beritahu kamu, aku dah utuh Nabi aku, utusan aku dah sampai kat kamu, tapi kamu menolak. Bukan saja kamu menolak, ada yang di kalangan mereka kamu bunuh dengan kejam. Yang inilah yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu ada satu golongan di akhirat nanti buat sementara, bukan selamanya. Yang selamanya yang kekal dalam syurga ataupun neraka. Yang sementaranya disebut sebagai Ahlul A'raf ataupun Ashabul A'raf. Itu cerita surah Al-A'raf itu Al-A'raf. Ashabul A'raf ataupun A'raf itu asalnya disebut daripada perkataan Urf. Urfun ini maksudnya pagar tinggi ataupun benteng. Ashabul A'raf, orang-orang yang duduk atas pagar. Bukan duduk atas pagar dunia ni, di akhirat dia dapat atas pagar juga. Tak. Yang duduk atas pagar ni ada beberapa golongan sampai disusun oleh ulama. Ada sampai 11, 12 golongan. Maksudnya pendapat. Dan pendapat yang masyhur di antaranya ialah kanak-kanak, anak-anak orang kafir yang mati dalam keadaan dia belum mumayyiz. Dia duduk situ sementara sehingga diberi keputusan. Di antaranya orang yang kuat juga hujah di kalangan ulama, dia kata orang-orang yang sama banyak antara kebaikan dan keburukannya. Yang sama banyak kebaikan dan keburukan duduk kat situ. Dia tak masuk syurga terus, dia tak masuk neraka terus, sehingga Allah memberikan rahmat pada dia dan dimasukkan ke dalam syurga. Sebabnya pasal apa? Sebab man kana fi qalbihi mithqala zarratin minal iman thumma yamut dakhalal jannah. Siapa yang ada sebesar zarah dalam hati dia daripada iman, dia mati dalam keadaan itu, dia masuk syurga. Man kana man yaqulu man ya'lamu man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah thumma yamut man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia tahu tiada Tuhan melainkan Allah, dia tahu maknanya dia yakin, dia masuk syurga. Itu akidah kita. Yang soal dibalas dan sebagainya itu soal lain. Tetapi tetap dia masuk syurga kalau iman dia tak rosak. Jadi di antara yang saya nak sebut golongan yang duduk tadi, yang duduk atas A'raf itu, di antaranya banyak-banyak pendapat itu. Satu daripada pendapat termasuklah pendapat Mujahid, dia mengatakan bahawa golongan itu ialah golongan yang hidup di zaman fatrah itu. Maknanya tak sampai Nabi kat dia. Bila tak sampai Nabi, dia tidak ditaklifkan. Jadi duduk kat situ sehingga Allah memberi keputusan kepada mereka. Jadi ini berhubung dengan kewajipan-kewajipan. Tak boleh kita pakai akal, tetapi mengikut apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diajar oleh Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Untuk urusan ini Allah telah mengirimkan para rasul kepada mereka dan telah melengkapkannya dengan berbagai-bagai mukjizat yang nyata, yang juga wajib kita yakini. Para rasul itu telah pun menyampaikan perintah dan larangan Allah serta janji dan ancamannya. Maka dengan itu wajiblah atas makhluk membenarkan apa yang mereka bawa. Semua nabi-nabi bila diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia telah sempurna menyampaikan apa yang diamanahkan oleh Allah. Tidak ada seorang nabi pun yang menyembunyikan kebenaran. Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Tidaklah Nabi Isa itu dibunuh dan tidaklah dia disalib, bahkan dia ditasbihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang lain, diserupakan. Yang ditangkap oleh Saint Paulus itu ditangkap, yang ditangkap itu ialah Iskariot, seorang daripada Hawari
yang belot kepada Nabi Isa alaihissalam dan cerita pada tentera Rom di mana tempat Nabi Isa dan sahabat-sahabat lain ataupun Hawariyun ini berkumpul, berusrah dan sebagainya. Jadi mereka mari serang, tetapi orang lain dah keluar semua, tinggal dia seorang yang tertidur, dan rupa dia diserupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Isa. Dan disebut secara jelas bahawa Nabi Isa tidak mati, Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disolib, bahkan ditasbihkan, dan Allah mengangkat dia. Dan akhir zaman dia akan diturunkan. Dan turun itu Nabi Isa diangkat dalam keadaan dia telah menyampaikan apa sahaja yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada sembunyi, dan diturunkan balik nanti. Bukan dia nak menyampaikan semula, nak menyambung apa yang dia tertinggal ataupun tak sempat, tetapi dia hanya membetulkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diselewengkan oleh umat Nabi Muhammad. Bukan nak betulkan yang ada mana-mana yang kurang, mana yang silap, tetapi kita yang menyeleweng, dan Nabi Isa alaihissalam diturunkan untuk membetulkan keadaan yang kita telah menyeleweng daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan Nabi Isa sendiri pada waktu itu menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana bukan bawa ajaran baru. Sehingga disebut dalam kisah Imam Mahdi. Imam Mahdi ini saya ingat ada dalam 17-18 hadis macam itulah berkaitan dengan Imam Mahdi. Salah satu daripadanya, Imam Mahdi ataupun kita sedang nak solat asar, Nabi Isa turun waktu asar. Diturunkan semula waktu asar, kita nak solat, Nabi Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita jemput dia untuk menjadi imam. Kata Nabi Isa, imam kamu ialah yang bersama dengan kamu. Yang disebut oleh ulama itulah dia Imam Mahdi, yang menjadi imam pada waktu itu, yang memerangi Dajjal, dan Nabi Isa diturunkan untuk membantu Imam Mahdi. Nabi Isa lah yang membunuh Dajjal kemudiannya. Jadi maksudnya imam kamu ialah yang bersama dengan kamu, maknanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi imam kepada Nabi Isa alaihi salam. Itu nak gambarkan darjat Nabi Isa alaihi salam, maknanya dia menjadi pengikut kepada Nabi Muhammad, kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudiannya. Dan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus nabi yang ummi, yang tidak tahu menulis dan membaca, dari keturunan Quraisy, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu menulis dan tak tahu membaca, ummi. Ummi ialah tak tahu menulis dan membaca. Tak tahu menulis dan membaca bukan membawa makna tidak fatonah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah semua nabi sifat wajib dia adalah fatonah, bijaksana. Tak tahu membaca, menulis, tak semestinya tak bijaksana. Ini sebab ada saya tengok satu YouTube berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata tak benar pemikiran yang kita ataupun sejarah yang kita duk pegang sebelum ni, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buta huruf. Nabi Muhammad bukan buta huruf, ummi bukan buta huruf, dia kata, tetapi nak gambarkan masyarakat pada waktu itu, Nabi Muhammad bukan buta huruf. Mustahil seorang Nabi adalah buta huruf. Itu saya dengar. Ini kerana apa? Kerana tak faham sejarah. Dan dia kata buta huruf itu seolah-olah merendahkan darjat. Pada buta huruf itu menggambarkan ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana seorang Nabi yang buta huruf tetapi diberi dengan Al-Quran yang begitu hebat, nak menggambarkan mukjizat Al-Quran itu, mukjizat yang kekal, sebagaimana yang disebut inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Itu satu daripada ijazul Quran, dia dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kamu gali berapa zaman, berapa ramai manusia, pakar-pakar yang menggali isi Al-Quran. Semakin digali, semakin dijumpa benda baru. Semakin digali, semakin ada penemuan-penemuan baru. Nah ini ijazul Quran, mukjizat Al-Quran. Jadi kita kata satu dari segi itu kelebihan, di antara kelebihan nak buktikan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan dia tulis sendiri Al-Quran.
Itu kalau orang yang tahu menulis membaca, dia baca kitab lama dan ditulis. Ini sebagaimana yang dibawa oleh para orientalis di antaranya. Ya, tetapi Nabi Muhammad tak baca kitab lain, dia tak mampu membaca, dan sejarah membuktikan waktu perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah perintah Sayyidina Ali, tulislah olehmu wahai Ali, inilah perjanjian antara Muhammad Rasulullah. Mula-mula dia kata tulislah olehmu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah Maha Penyayang. Mula-mula isi perjanjian itu. Kata Suhaib bin Amr, wakil Quraisy, dia kata jangan tulis Bismillahirrahmanirrahim, tulislah olehmu Bismikallahumma, dengan nama Allah Tuhan kedua-dua pihak kita. Sebab aku tak kenal ma na'rifu rahman illa rahmanul yamamah, aku tak kenal ar-Rahman melainkan yang duduk di al-Yamamah sana. Mana manusia ada seorang nama Rahman, tak tu aku kenal. Tuhan ar-Rahman aku tak kenal. Jadi tulis Bismikallahumma. Rasulullah kata tulis Bismikallahumma. Sayyidina Ali pun tulis Bismikallahumma. Tulislah olehmu, inilah isi perjanjian antara Muhammad Rasulullah sebagai wakil pihak Madinah dengan Suhaib bin Amr wakil pihak Mekah. Sayyidina Ali tulis. Kata Suhaib bin Amr, dia kata jangan tulis Muhammad Rasulullah, tulislah Muhammad bin Abdullah, kerana aku tak percaya kamu Rasul. Kalau aku percaya aku tak lawan. Kata Suhaib bin Amr. Rasulullah kata padam perkataan Rasulullah. Sayyidina Ali kata wallahi aku takkan padam perkataan Rasulullah sehingga Allah padam pelantikan Rasulullah ke atas kamu. Maknanya Allah yang lantik, takkan aku nak padam. Itu Sayyidina Ali kata. Rasulullah tanya, kat mana tulisan Rasulullah itu? Sayyidina Ali pun tunjuk, ni ya Rasulullah. Rasulullah ambil padam sendiri dengan tangan dia. Rasulullah tak tahu perkataan Rasulullah kat mana, melainkan Sayyidina Ali tunjuk. Ini di antara sejarah hadis sahih berhubung dengan bagaimana Rasulullah tak tahu baca dan tak tahu menulis, apatah lagi dalam keadaan kita kata yang ayat yang pertama itu pun Jibril peluk, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Nabi SAW sebut ma ana biqari'in, aku tak tahu baca, nak baca apa? Peluk lagi, Iqra ya Muhammad, dia kata ma ana biqari'in, aku tak tahu baca. Peluk sekali lagi, Iqra ya Muhammad, yang ketiga ni dia kata sampai hampir terputus nafas aku. Aku kata aku tak tahu baca. Kalau kita sekarang tak faham ke? Kata tak erti lah kan. Suruh baca juga, tapi dia peluk sampai nak putus nafas, lalu dia lepaskan. Lepas pelukan tadi, dan kemudian Jibril membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai ayat kelima daripada surah Al-Alaq itu. Jadi kalau kita nak bincang surah Al-Alaq itu, ayat yang pertama itu pasal pembacaan, pasal research, kajian, pasal pemerhatian alam ini, pasal bagaimana kejadian manusia daripada Al-Alaq, daripada segumpal darah. Yang pertama, ayat yang pertama turun pun sudah lahir satu revolusi mental, revolusi ilmu, revolusi sains dalam Islam. Mana sangat hebat. Kita kata ayat yang pertama sahaja, subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala dalam mencipta dan menjadikan sesuatu, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW memang seorang yang buta huruf, yang tak tahu membaca dan menulis, tetapi bersifat fatanah. Itu wajib kita yakini, sifat fatanah, bijaksana. Perutusan Muhammad itu kepada sekalian bangsa Arab dan Ajam, jin dan manusia, dan dengan perutusan itu maka berakhirlah semua perutusan para rasul dan para nabi. Ya, antara dua disebut, antara dua keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan Rasulullah disebut dalam hadis yang masyhur 6 keistimewaan Rasulullah. Tetapi berhubung dengan keistimewaan ini, ada hadis yang menyebut 3, ada yang menyebut 4, ada yang menyebut 5, ada yang menyebut 6,
ada yang menyebut lebih daripada 7, dia kata. Dalam sebagaimana yang dihuraikan oleh para ulama, lebih daripada 7 keistimewaan. Antaranya 2 disebut tadi, diberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi-Nabi yang terdahulu diutuskan kepada umat dia saja, kalau kita lihat umpamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, anak saudara dia, tempat lain, dia tempat lain. Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Ishaq alaihissalam, Nabi Yaqub, kemudian Nabi Yusuf tempat lain anak dia. Maknanya kepada kaum dia sahaja utusan dia. Manakala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan saja bangsa Arab tetapi kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia, Arab maupun ajam, bukan Arab. Satu. Yang kedua, dan dia kata aku ini menjadi penyudah kepada Nabi. 2 keistimewaan dia. Di antaranya Nabi Muhammad diberikan dengan doa yang dimakbulkan, tetapi aku tak guna, aku tangguh untuk syafaat di hari akhirat. Itu keistimewaan Nabi Muhammad lagi. Syafaat kubra. Kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim, kalimah yang ringkas, padat, tetapi maknanya kena hurai. Tak boleh dengan terjemahan satu perkataan, 2 perkataan. Itu jawami'ul kalim. Malah bercabang-cabang dia punya makna. Kita ambil umpamanya perkataan din saja. Islam sebagai din. Din dengan makna agama, din dengan makna syariat, din dengan makna hutang, din dengan makna hari akhirat, din dengan makna way of life. Maknanya begitu luas, meliputi makna dengan hanya satu patah perkataan saja. Itu keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping ada lagi beberapa keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, ya. Kita sambung lagi insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan Sayyidana Muhammadan ma huwa ahlu